Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya terpanggil untuk menjawab satu akhbar berita yang telah saya baca semalam, mantan Menteri Besar Selangor, Azmin Ali. Beliau telah menyatakan perkara ini dalam surat khabar dan saya sebenarnya sejak langkah Sheraton sampai sekarang, saya tak ada buat apa-apa kenyataan terbuka berkaitan dengan Azmin Ali, tetapi hari ini saya terpanggil untuk menjawab. Semalam beliau menyatakan dalam berita peletakan jawatan oleh Wakil Rakyat Kajang dan Port Dickson untuk memberi laluan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah sebenar-benar pengkhianatan, kata Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Ketua Penerangan Perikatan Nasional menegaskan tindakan tersebut mencabuli mandat rakyat dua kawasan parlimen itu yang telah memilih perwakilan mereka melalui proses demokrasi yang betul. Kena dengar betul-betul Maka, kata Azmin Ali, tidak mungkin rakyat boleh diperdayakan dengan tanggapan bahawa dirinya adalah pengkhianat atas penglibatannya dalam langkah Sheraton. Langkah Kajang adalah satu pengkhianatan mutlak yang mana wakil rakyatnya masih hidup, masih berkhidmat, dipilih oleh rakyat dalam PRU, tetapi oleh kerana nafsu serakah seseorang, maka dia dipaksa meletak jawatan bagi membolehkan beliau menjadi Menteri Besar Selangor ketika itu. Saya rasa pada masa itu beliau merujuk kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kata Azmin Ali, orang yang gila kuasa. Berbanding langkah Sheraton, jelas Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Pribumi Bersatu Malaysia itu tidak ada sesiapa yang didesak meletakkan jawatan. Jadi, saya Google sedikit kenyataan lama Azmin Ali pada tahun 2014 semasa langkah Kajang berlaku. Dan ini kata Azmin Ali, orang yang sama Orang yang sama, Januari 2014, tarikh 29, laporan The Star. Azmin Ali berkata, PKR Deputy President Azmin Ali has said that Kajang should be thankful. Rakyat Kajang harus berterima kasih that they have a world-class leader like Datuk Seri Anwar Ibrahim to represent them. Dalam satu surat akhbar, Anwar gila kuasa. 2014, Anwar world-class leader. In a Kajang by-election briefing, Azmin said that Anwar was respected by other developing and developed nations. Azmin kata Datuk Seri Anwar dihormati oleh banyak negara yang lain Azmin, who is also Bukit Antarabangsa Assemblyman, rubbish claims that Anwar was hungry for position. Akhbar ini mengatakan tahun 2014 Azmin Ali kata tidak betul Anwar gila kuasa. Orang yang sama. Kemudian beliau kata, I even offered my seat to Anwar, but he did not want it. Even Assemblyman Xavier Jayakumar, Anwar didn't want to, but insisted on Kajang. He added that Kajang was special as its racial composition reflected Anwar's image as a leader for all races. Kita ada dua surat khabar pelakon yang sama, yang berhormat yang sama tetapi mengatakan kenyataan yang berbeza. Beliau kata langkah Kajang merupakan pengkhianatan. Langkah Port Dickson pengkhianatan mutlak. Tetapi beliau tidak sedar bahawa pengkhianatan paling teruk adalah langkah Sheraton. Kenapa? Kerana semasa langkah Sheraton berlaku, 1-2 bulan sebelum pandemik COVID melanda Malaysia, rakyat Bukit Antarabangsa, rakyat Gombak tiada pilihan untuk melantik ataupun untuk bersuara mengenai langkah ahli parlimen mereka melompat
dari Parti PKR ke Parti Bersatu, dari Pakatan Harapan ke Perikatan Nasional. Itu pengkhianatan mutlak kerana rakyat tiada pilihan. Berbanding langkah Kajang dengan langkah Port Dickson, di mana keputusan tersebut diberi balik kepada rakyat Kajang, balik kepada rakyat Port Dickson untuk memilih rakyat mereka, wakil rakyat mereka untuk mewakili mereka di DUN Selangor dan di Parlimen. Itu penjelasan paling asas. Pada masa tahun 2014, saya Speaker Dewan Negeri Selangor. Adun Kajang pada masa itu, Lee Chin Che, datang ke pejabat saya, Speaker. Beliau kata beliau nak letak jawatan. Saya tanya dengan betul-betul, tak ada orang paksa? Betul YB nak letak jawatan? Betul, saya nak letak jawatan. Proses itu mengikut undang-undang. Sebagai Speaker, saya buat pengumuman kerusi ini akan dikosongkan untuk membolehkan rakyat Kajang memilih wakil rakyat mereka semula. Itu perbezaan. Jadi tidak benar bahawa pengkhianat sebenar boleh datang balik dan kata langkah yang telah menguntungkan beliau itu, kerana the ultimate winner in langkah Kajang was Azmin Ali, jadi Menteri Besar. Saya percaya aset Azmin Ali meningkat selepas beliau menjadi Menteri Besar. Sepatutnya Azmin Ali mesti berterima kasih kepada Parti PKR dan pimpinan PKR dan pimpinan Harapan Selangor kerana mengangkat beliau sebagai Menteri Besar tahun 2014. Betul? Tak pasti. Itu sebab apa yang telah berlaku tahun 2020. Langkah Sheraton. Kalau ada undang-undang anti lompat parti pada masa itu, pengkhianatan itu tidak akan berlaku. Itu sebab selepas langkah Sheraton tahun 2020, 2021, masa yang sangat gelap untuk Pakatan Harapan kerana nampak macam tak ada harapan sehingga MOU ditandatangani dan kita mengurat langkah untuk memastikan undang-undang anti lompat parti itu wujud, diluluskan supaya hari ini bila tuan-tuan dan puan-puan datang ceramah selepas parlimen dibubarkan, kita boleh bagi jaminan bahawa pengkhianatan seperti itu tidak akan berlaku lagi. Itu janji harapan, itu langkah yang telah kita lakukan dan hari ini we have delivered. Anti-loping party is in place. Yang keduanya, semasa saya membaca berita bahawa Dr. Zul mungkin sedang mempertimbangkan pada masa itu untuk bersara. Tetapi selepas kita semua memujuk dan meminta beliau untuk mempertimbangkan semula keputusan itu, beliau telah mengubah fikiran dan telah mengatakan hasrat untuk bertanding di Kuala Selangor. Ini keputusan tepat. Kuala Selangor merupakan satu tempat yang sangat istimewa untuk saya. Mendiang bapa mertua saya, beliau merupakan penduduk Kuala Selangor, tinggal di Puncak Alam, tetapi beliau telah meninggalkan kita. Jadi saya harap pengundi Kuala Selangor akan memberikan sokongan kepada Dr. Zul. Saya duduk sebelah Dr. Zul di Parlimen. Jadi setiap kali bila saya dengar dan Dr. Zul dengar, menteri sebelah sana merepek, bagi jawapan yang tak masuk akal, saya akan mula lihat kalau isu kesihatan, Dr. Zul akan mula naik marah. Saya akan nampak perubahan muka beliau, ucapan beliau, dan bila beliau marah, beliau akan keluarkan buku nota dan tulis. Dia akan tulis. Dia zaman lama, dia tak guna laptop, tak guna handphone, dia akan tulis. Beberapa muka surat dia akan tulis. Kemudian bila beliau bangun, beliau marah menteri balik, kita boleh lihat orang ini ada pendirian teguh. Conviction. Banyak conviction.
berlainan dengan calon Barisan Nasional yang mungkin akan diketengahkan di Kuala Selangor, beliau nampak macam tak ada pendirian. Kalau kita tanya pada zaman Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, adakah anda ahli politik UMNO ataupun Bersatu? Tak ada orang boleh jawab pada masa itu. Tak pasti Tengku Zafrul ini Bersatu ataupun UMNO. Tak ada pendirian. Selepas Ismail Sabri UMNO naik jadi Perdana Menteri, tiba-tiba dalam berita Tengku Zafrul orang UMNO. Kita tak perlukan wakil rakyat seperti ini yang tidak ada pendirian teguh. Dalam identiti beliau pun beliau tidak pasti, tak ada pendirian. Bayangkan macam mana boleh ada pendirian dalam isu-isu yang penting untuk mewakili penduduk Kuala Selangor. Jadi kalau UMNO pandai, kalau UMNO bijak, saya minta UMNO jangan calonkan Tengku Zafrul kat sini. Dr. Zul akan menang dengan senang. Saya nak akhiri ucapan saya dengan tahun 2018, peristiwa dan kenangan manis saya. Semasa saya jadi Timbalan Menteri Wanita, saya terbaca satu tweet Dr. Zul. Beliau kata kepada Dr. Junior, beliau kata beliau tidak akan berkompromi kalau ada kejadian buli di dalam hospital kerajaan. Selepas tweet beliau, doktor-doktor muda yang mengalami gangguan seksual di hospital oleh doktor-doktor senior, mereka mula menulis kepada Dr. Zul. Mereka rasa mungkin sekarang kita ada satu Menteri Kesihatan yang betul-betul akan mendengar suara kita. Jadi selepas Dr. Zul balas, kita panggil mangsa-mangsa gangguan seksual ini untuk menghadiri satu mesyuarat bersama saya, Dr. Zul, Menteri Kesihatan, dan mantan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah dalam bilik tersebut. Dan apabila kita mendengar apa aduan yang disuarakan oleh doktor-doktor muda ini, Dr. Zul terus mengumumkan bahawa beliau akan mewujudkan satu jawatan kuasa untuk menyiasat perkara ini dan mengambil tindakan dengan segera. Doktor-doktor muda itu kata, pada zaman Barisan Nasional, bila mereka membuat aduan, tak ada orang dengar suara mereka. Ini doktor tau, doktor muda. Tetapi Dr. Zul ambil tindakan dan kemudian siasat dan kemudian keluarkan doktor yang melakukan gangguan seksual terhadap doktor-doktor muda disingkirkan dari hospital kerajaan. Itu jasa Dr. Zul. Oleh kerana peristiwa itu, tahun 2018, negara Malaysia mula memberikan perhatian serius terhadap isu gangguan seksual. Dalam semua berita, kita dengar Kerajaan Pakatan Harapan akan mengambil tindakan tegas untuk pastikan kita tidak benarkan gangguan seksual terus berlaku. Dan tahun lalu ke tahun ini, saya pun tak ingat dah, Akta Anti Gangguan Seksual telah diluluskan tahun ni di Parlimen. Kerana ada satu Menteri Kesihatan yang mengambil serius perkara ini dan tidak membenarkan perkara seperti ini berulang dan berterusan. Oleh sebab itu, anda mempunyai calon yang mempunyai conviction, pendirian, tahu bezakan apa yang betul, apa yang salah, dan wakil rakyat seperti ini yang kita perlukan dalam Parlimen. Jadi anda yang datang pada malam ini kena bantu kita berkempen. Kerana kalau kita cakap pasal duit, kita tak ada. Pakatan Harapan tak ada. Tak ada duit. Kerana kita bezakan duit rakyat dengan duit parti. Walaupun kita jadi kerajaan di Selangor, kita tetap ada tabung-tabung dalam ceramah untuk dapatkan dana. Kerana kita nak pastikan kita buat perbezaan. Duit rakyat kita tak boleh ambil. Dan saya berharap anda akan menjadi pacah, menjadi orang sukarelawan bagi membantu Dr. Zul masuk semula ke Parlimen
dan harap boleh duduk bersama wakil rakyat yang lain sekali lagi. Itu saja, saya ucapkan terima kasih bagi pihak pimpinan DAP Selangor dan DAP Malaysia. Percayalah, kita bukan komunis. Kita percaya kepada Tuhan, kita taat kepada raja dan negara dan kita menjunjung Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Puan Hannah Yeoh dari Parti Demokratik, Parti Tindakan Demokratik